Menurut John Painter dan Jackie Lim, tahun 1995 merupakan permulaan penggunaan internet di Malaysia, manakala perkembangan penggunaannya adalah pada tahun 1996. Era teknologi maklumat di Malaysia bermula dengan penubuhan koridor multimedia atau lebih dikenali dengan Multimedia Super Corridor MSC pada tahun 1996. Dari sini, pelbagai perkembangan lain yang turut sama bergerak ke arah itu. Di samping itu, dua buah bandar pintar telah turut ditubuhkan, iaitu Putrajaya sebagai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan dan Cyberjaya sebagai bandar peneraju perkembangan industri multimedia, pusat pembangunan dan penyelidikan serta pusat perdagangan syarikat multinasional berasaskan multimedia. E-dagang merupakan hasil yang lahir daripada kemunculan MSC, di mana cara perniagaan dan perdagangan yang dijalankan turut berubah secara drastik mengikut arus perkembangan teknologi. Ianya dikuasai oleh maklumat dan berbeza daripada ekonomi tradisional yang diamalkan sebelum ini kerana segalanya menggunakan peralatan elektronik dan pengetahuan tentang teknologi. Selain itu, keyakinan dan kepercayaan merupakan salah satu faktor untuk menjayakan evolusinya. Segala masalah yang wujud dalam ekonomi tradisional, terutamanya faktor jarak yang menyebabkan peningkatan kos pengangkutan dan kos penyelenggaraan, serta faktor masa akibat zon waktu antarabangsa yang berbeza, telah dapat diatasi dengan evolusi e-dagang. Di Asia, Malaysia tersenarai pada kedudukan ke-10 di mana sehingga 30 Jun 2010, jumlah pengguna internetnya ialah 16 juta orang berbanding dengan jumlah penduduk seramai 26 juta orang. Ini bermakna 64.6% penduduk Malaysia menggunakan internet, malah yang lebih menarik jumlah penggunanya meningkat sebanyak 356.8% dalam tempoh 10 tahun. Pertambahan mendadak penggunaan internet termasuk di Malaysia merupakan fenomena besar terhadap dunia perdagangan. Internet terbukti memberikan kesan dan manfaat berskala besar kepada manusia di seluruh dunia termasuk komuniti usahawan. Malah, internet telah berjaya mengubah cara manusia bekerja, berurus niaga serta berfikir dengan lebih kreatif. Seterusnya, kepentingan e-dagang dalam perniagaan di Malaysia. Transaksi yang dijalankan melalui cara ataupun kaedah ini sebenarnya banyak memberi peluang kepada para peniaga serta pelanggan untuk menjalankan perniagaan serta mendapatkan produk yang mereka inginkan dengan lebih cepat serta efektif. Sistem ini juga dilihat sebagai salah satu daripada jalan penyelesaian kepada beberapa masalah yang dihadapi oleh firma-firma perniagaan pada masa lalu. Kewujudan sistem ekonomi seumpama ini kemungkinan akan memberi kesan kepada penggunaan kertas, wang serta cek pada masa akan datang. Sebagai contoh, kaedah pembayaran tanpa tunai ataupun cashless telah mula diperkenalkan di Malaysia. Penggunaan e-dagang juga dapat membantu usahawan mengembangkan perniagaan mereka. Globalisasi yang berlaku pada hari ini menyebabkan wujudnya jaringan dunia tanpa sempadan dan semua maklumat berkaitan dengan perniagaan dapat diakses dengan mudah sekaligus dapat meningkatkan produktiviti para usahawan di mana mereka dapat berkongsi dan menyebarkan maklumat dengan cepat dan pantas melalui penggunaan medium seperti blog, email, media sosial dan sebagainya. Seterusnya, dengan bantuan e-dagang juga, proses perhubungan dan komunikasi akan menjadi lebih mudah, cepat dan efisien. Penggunaan e-dagang adalah berkonsepkan mesra pelanggan di mana ianya menyediakan platform pencarian produk yang lebih mudah, padanan dan kenyataan spesifikasi produk yang boleh mengurangkan kos pelanggan, sistem pembayaran elektronik yang selamat, kaedah penghantaran produk yang terjamin serta reaksi yang pantas ke atas pertanyaan pelanggan. Penggunaan e-dagang juga dapat membantu para usahawan membekalkan lebih banyak maklumat penting kepada syarikat untuk mengenal pasti sekaligus membuat inovasi terhadap sesuatu produk. Harga dan kos merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam membuat pembelian secara atas talian. E-dagang dilihat jauh lebih mencepatkan berbanding membuat pembelian secara nyata. Dalam hal ini, lazimnya para peniaga e-dagang tidak terikat kepada kos-kos perniagaan seperti kos utiliti, kos tenaga kerja dan kos sewa kedai sebagaimana yang harus ditanggung oleh para peniaga konvensional.
Hal ini seterusnya membolehkan harga barangan yang ditawarkan di platform e-dagang ditetapkan pada kadar harga yang rendah. Mudah dan jimat masa dalam menggunakan e-dagang juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi gelagat para pengguna di Malaysia. Perisian internet yang memudahkan pengguna untuk mengakses dan mendapatkan sesuatu barangan dalam tempoh masa yang singkat menjadi agenda utama dalam membuat pembelian. Pembelian secara atas talian membolehkan pengguna melaksanakan transaksi atau membeli sesuatu barangan pada bila-bila masa berbanding pembelian secara konvensional yang harus terikat kepada suatu tempoh masa pengoperasian kedai. Para pengguna juga tidak perlu keluar rumah dan harus bersesak semasa melakukan pembelian. Gelagat pengguna untuk menjalankan pembelian secara atas talian juga dipengaruhi oleh faktor sosialisasi semasa. Menerusi e-dagang, pengguna berupaya mendapatkan maklumat secara terus mengenai sesuatu produk yang diingini daripada testimoni-testimoni pelanggan. Pengalaman-pengalaman pengguna terdahulu akan membentuk jaminan struktur dan kepercayaan mengenai produk yang diingini. Hal inilah yang akan memberi kesan dan mempengaruhi gelagat pengguna untuk membeli secara atas talian. E-dagang merupakan sebuah teknologi baru yang tidak terlepas daripada cabaran yang ditempuh dalam usaha untuk dikembangkan serta diguna pakai oleh masyarakat. Ia kurang mendapat sambutan kerana masih lagi di peringkat awal, terutamanya bagi negara yang sedang membangun Malaysia. Cabaran dan rintangan yang dihadapi ini bukan sahaja berlaku di negara kita, malahan di seluruh dunia. Oleh itu, terdapat beberapa cabaran yang telah dikenal pasti sebagai dalam penggunaan e-dagang di negara ini. Antara cabarannya adalah ketidakcukupan perkhidmatan teknologi komunikasi jadual lebar merupakan faktor utama dalam menjadi penghalang dan kekangan terhadap perkembangan e-dagang dalam sesebuah negara. Bagi memenuhi keperluan maklumat dan laman sesawang kepada pelanggan, perkhidmatan internet jadual lebar berkelajuan tinggi amat diperlukan untuk menyalurkan maklumat dan informasi berkaitan dengan sesuatu produk atau perkhidmatan yang disediakan oleh pembekal. Selain itu, cabaran yang dikenal pasti juga adalah peningkatan cukai digital memberi cabaran yang utama kepada pemain-pemain industri e-dagang untuk memperluaskan lagi produk dan juga perniagaan mereka dan dalam negara. Seterusnya, kekurangan latihan dan kemahiran serta bantuan daripada kerajaan juga antara cabaran yang besar kepada mereka untuk mereka berkembang dan memasarkan produk-produk e-dagang serta menjadikan e-dagang berkenaan sebagai platform utama di negara ini. Oleh yang berkenaan, bantuan daripada kerajaan amat diperlukan untuk mereka dah mampu dan menunjukkan potensi yang baik dalam e-dagang. Selain itu, keselamatan dan jalan cyber juga antara cabaran yang besar kepada pemain-pemain industri e-dagang. Segala maklumat yang dipaparkan juga turut boleh disalahguna oleh setengah pihak. Ini kerana maklumat-maklumat yang terkandung dalam laman web boleh diubah suai tanpa meninggalkan sebarang kesan. Selain itu, jenayah cyber yang berlaku di kalangan masyarakat dan ia suka dikesankan yang mereka mahir memanipulasikan e-dagang. Ada setengah laman web perdagangan palsu menyebabkan pengguna tidak mendapat barangan yang dipesan walaupun pembayaran telah dilakukan melalui elektronik. Jelaslah di sini bahawa e-dagang dapat menimbulkan kesan yang baik kepada masyarakat dan kesan yang buruk juga jika ia tidak ditangani. Secara keseluruhannya, konsep perniagaan e-dagang bukan sahaja telah mencetuskan satu fenomena baru di kalangan usahawan serta dunia perniagaan di Malaysia, malah ianya turut merangkumi di seluruh dunia. Perkembangan e-dagang di Malaysia telah berada di tahap yang semakin meningkat naik dari semasa ke semasa. Ia sejajar dengan perkembangan pesat sistem e-dagang yang mana telah diterapkan di beberapa negara maju dan yang sedang membangun bagi memajukan ekonomi masing-masing. Perdagangan e-dagang mempunyai peluang yang sangat besar di dalam kegiatan atau urusan perniagaan di Malaysia. Di samping itu, ia juga memperkenalkan cara dan gaya baru dalam urusan perniagaan. Oleh itu, pada pandangan kami, negara Malaysia perlu mengurat langkah dengan lebih jauh dalam mempertingkatkan lagi mutu infrastruktur teknologi multimedia, internet dan perkomputeran sejajar dengan perkembangan era globalisasi dunia tanpa sempadan untuk mewujudkan persaingan dengan negara-negara luar yang berpaksikan kepada teknologi dan sains semuanya kini berada di hujung jari sahaja. Oleh yang demikian adalah diharapkan agar urus niaga melalui e-dagang kini akan menjadi budaya urus niaga yang menggalakkan pada masa hadapan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.